Hari ini, marilah kita berkongsi firman Tuhan di bawah tajuk tentang roh. Bukankah kita harus memahami tentang roh secara betul, supaya kita mempunyai harapan hidup untuk syurga dalam kehidupan iman kita? 2000 tahun dahulu, pada masa Yesus, orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka tidak ada pemahaman tentang roh. Sama juga dengan manusia pada zaman ini. Kini, 7,7 bilion manusia hidup di sebuah kampung kecil yang dipanggil bumi. Antara 7,7 bilion manusia, ada orang yang hidup dengan adanya pemahaman tentang prinsip syurgawi, dan ada orang yang hidup tanpanya. Ada banyak jenis orang yang berbeza di bumi ini. Jadi salah satu ajaran yang diberi oleh Yesus apabila dia datang ke bumi ini pada 2000 tahun dahulu adalah berbahagialah kamu kerana kamu dapat melihat, mendengar, merasai, dan memahami segala firman Tuhan. Jika kita tidak dapat menerima ataupun memahami firman Tuhan, tidak kira berapa banyak Tuhan menjelaskan kepada kita, hal ini sangat mengecewakan, bukan? Ada sebab Tuhan menciptakan bumi ini, dan ada sebab kita telah datang ke bumi ini dan hidup di sini. Bumi tidak akan dicipta jika tidak ada sebab atau tujuan, dan kita tidak akan turun ke bumi ini untuk hidup jika tidak ada tujuan. Apabila Anda melihat dengan berhati-hati, ada sebabnya bahawa hal itu perlu berlaku begini. Kehidupan fizikal kita di bumi ini adalah sebahagian daripada perkara-perkara dunia rohani. Dan pada masa depan, semua pelanggaran dan dosa kita yang dilakukan di syurga akan diampuni sepenuhnya. Dan jalan kemuliaan untuk kembali ke tanah air syurgawi kita yang kekal akan dibuka oleh pengorbanan Bapa dan Ibu, bukan? 2000 tahun dahulu, Yesus datang ke bumi dan menjelaskan segala perkara rohani. Tetapi orang Farisi, Saduki, dan ramai orang yang terlalu dipengaruhi oleh agama Yahudi tidak memahaminya. Disebabkan mereka hanya melihat persekitaran fizikal Yesus dengan mata fizikal mereka. Yesus tidak kelihatan seperti Tuhan yang diramalkan di dalam Alkitab dan yang telah mencipta langit dan bumi dan segala sesuatu di dalamnya. Itulah sebabnya, kadangkala mereka cuba merejam Yesus hingga mati dan membantah firman Yesus. Tentang ini, Yesus berkata, bukan semua manusia dapat melihat firman kehidupan Tuhan. Bukan semua manusia dapat mendengarkannya atau merasainya. Namun, berkatlah matamu kerana dapat melihat, dan telingamu kerana dapat mendengar, dan hatimu kerana dapat memahami. Yesus memberikan firman berkat ini kepada anak-anaknya yang menjalani kehidupan iman, mengetahui kehendak Tuhan secara betul. Hal ini tertulis di dalam Perjanjian Baru, betul? Hari ini, marilah kita mengambil masa untuk belajar tentang roh yang Tuhan mengajar anak-anaknya melalui Alkitab. Dapatkah kita melihat roh? Jika ada sesiapa yang dapat melihat roh, dia pastilah sangat takut pada setiap malam. Pada umumnya, mata kita tidak dapat melihat roh. Disebabkan roh tidak kelihatan, kebanyakan orang tidak memahami walaupun kita memberitahu mereka bahawa kita mempunyai roh. Hal ini kerana mereka tidak dapat merasainya. Manusia berfikir bahawa mereka dapat bergerak dan berfungsi kerana mereka makan dan menyimpan tenaga di dalam badan mereka. Namun, jika tidak ada roh di dalam badan, dapatkah badan berfungsi? Tidak kira berapa banyak badan makan, ia tidak dapat berfungsi. Dapatkah badan berfikir? Ia tidak dapat berfikir juga. Dapatkah badan melihat? Tidak. Kerana ia telah menjadi sesuatu yang tidak dapat menderia. Apa yang membolehkan kita merasai, melihat,
dan memahami segala sesuatu adalah roh kita. Bukankah Anda dapat melihat, mendengar, dan merasa? Pada 1960-an dan 1970-an, ramai askar Korea diatur ke negara-negara lain dan juga ramai orang pergi ke luar negara untuk bekerja. Disebabkan ekonomi negara Korea ketika itu sangat teruk. Orang pergi ke Timur Tengah untuk mencari pendapatan. Mereka menyerah keluarga kerana mereka mendapat lebih banyak pendapatan berbanding di Korea. Seorang bapa pergi ke Timur Tengah. Di Timur Tengah, terutamanya di Arab Saudi, ada banyak kerja pembinaan. Dari sana, dia menghantar surat kepada keluarganya. Suhu di sini naik ke 50 darjah Celsius pada waktu siang. Jika Anda memecahkan sebiji telur dan meletakkannya di atas hud kereta, ia akan goreng. Apabila keluarganya mendengar hal ini, mereka tidak dapat mempercayainya. Mengapa? Kerana mereka tidak pernah melihat sesuatu seperti itu. Kerana mereka tidak pernah mengalami suhu 50 darjah Celsius. Namun, bahkan sekarang di Korea, kita mengalami suhu hampir 40 darjah Celsius disebabkan perubahan iklim. Betul? Disebabkan kita pernah mengalaminya, kita dapat percaya sekarang bahawa suhu boleh menjadi begitu tinggi. Tetapi pada 1960-an dan 1970-an, hal itu sangat jarang berlaku. Tetapi hal itu sangat biasa di Timur Tengah. Dan surat itu tertulis, lagi, di sini, ada orang terus meninggalkan kereta mereka di tepi jalan. Ketika itu, orang Korea tidak dapat percaya bahawa orang akan meninggalkan kereta mereka. Dan apabila mereka terdengar bahawa orang perlu membayar untuk membuang kereta mereka, hal itu di luar pemahaman mereka. Tetapi bagaimanakah dengan sekarang? Kadangkala, kita terdengar berita tentang orang meninggalkan kereta mereka di kawasan desa yang terpencil. Bukankah? Pada masa dahulu, jarang ada keluarga mempunyai kereta. Jika mereka mendapat sebuah kereta lama pun, mereka akan membaiki dan menggunakannya. Sekarang, kereta telah menjadi keperluan kehidupan. Statistik menunjuk terdapat 20 juta atau 25 juta kereta di Korea. Semua rumah tangga ada satu atau dua kereta. Namun, ketika 1960-an atau 1970-an, ekonomi negara Korea sangat teruk. Orang tidak mampu memiliki kereta. Itulah sebabnya, susah untuk percaya bahawa orang di sesetengah negara meninggalkan kereta mereka. Sangat susah juga untuk percaya bahawa telur akan goreng jika Anda memecahkannya di atas hud kereta. Mengapa? Hal ini kerana mereka tidak pernah mengalami atau melihatnya. Kebanyakan orang ada ide yang sama tentang topik roh. Mereka berfikir, saya tidak pernah melihat roh ataupun merasainya. Adakah roh betul-betul wujud? Mengenai dunia rohani dan roh, Tuhan datang ke dunia fizikal ini dari dunia rohani dan mengajar kita tentang dunia rohani. Dan dia menjelaskan dunia rohani dan dunia syurgawi kepada kita melalui surat-surat yang dipanggil sebagai 66 buah buku Alkitab. Betul? Kita masih belum mengalami dunia itu sekarang, tetapi dunia itu pastinya wujud. Semua anak-anak Sion harus mempercayainya dan pergi ke dunia itu mengikuti bimbingan Tuhan. Hari ini, marilah kita membuka buku Kejadian bab 2 bersama-sama dan melihat petikan Tuhan meletakkan roh di dalam manusia selepas menciptakan mereka. Bab 2 ayat 7 tertulis, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan mencipta badan manusia daripada debu tanah dan dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nafas hidup ini adalah roh. Apabila manusia mati, apakah yang berlaku kepada badan, debu, dan kepada roh, nafas hidup Tuhan di dalam kita? Kita memanggilnya maut
apabila kedua-duanya berpisah. Ini juga ajaran Tuhan di dalam Alkitab. Marilah mengenal pastikannya. Marilah melihat buku Pengkhotbah, bab 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Buku Pengkhotbah bab 12 menjelaskan hal yang berlaku selepas manusia mati. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh, yaitu nafas hidup Tuhan yang dihembuskan oleh Tuhan ke dalam kita, kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Apabila roh dan badan kita bergabung, kita bergerak sebagai manusia hidup. Tetapi apakah yang berlaku kepada roh dan badan apabila kita mati? Roh dan badan kembali ke tempat asalnya, yang dipanggil maut di dalam buku Pengkhotbah bab 12. Jadi, marilah kita belajar tentang roh yang kembali kepada Tuhan. Marilah melihat buku 1 Raja-Raja, bab 17 ayat 17. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Tuhan, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, ia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Tuhanku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, Tuhanku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Di sini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan melalui Elia menyelamatkan anak seorang janda. Apabila Tuhan menyelamatkan dia, apakah yang Alkitab katakan? Tertulis bahwa roh anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Bagaimana pula apabila rohnya meninggalkan dia, dia mati, betul? Apabila Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di dalamnya, Tuhan menciptakan badan manusia daripada debu tanah dan roh manusia dengan nafas hidup. Bukankah sebab itu manusia dapat bergerak sekarang? Namun, apabila badan dan roh manusia berpisah, kita berkata bahwa dia sudah mati. Apabila manusia mati, rohnya akan pergi kepada siapa? Roh pergi kepada Tuhan. Dan apa yang akan berlaku di sana? Apa yang akan dia terima? Menurut buku Ibrani bab 9, dia akan menerima penghakiman Tuhan yang berakhir untuk kehidupannya di bumi ini. Tertulis, Tuhan akan melihat sama ada Anda telah menjalani kehidupan yang layak memasuki kerajaan syurga yang mulia, ataupun kehidupan yang patut pergi ke neraka yang akan menderita selama-lamanya. Tuhan akan membalaskan Anda menurut perbuatan Anda. Marilah kita melihat ini dengan cepat. Buku Ibrani bab 9, ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu apa? Sesudah itu dihakimi, sama ada dia baik atau jahat. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya berapa kali? Sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dia datang kali kedua untuk menyelamatkan roh kesian yang ditakdirkan pergi ke neraka kekal. Kita mesti mengikuti Tuhan yang telah membenarkan kita untuk mendengar suaranya. Tertulis bahwa
Tuhan akan datang ke bumi ini untuk membimbing kita ke kerajaan syurga yang kekal. Bukankah? Kita pasti mempunyai roh dan ada dunia rohani. Apabila Yesus datang pada 2000 tahun dahulu, dia berkata, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh roh. Takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik roh maupun tubuh." Tidakkah dia mengajak kita sebegini? Marilah melihat buku Matius, bab 10 ayat 27. "Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Di sini juga, Yesus menyebut tentang roh kita sejelasnya dan mengingatkan kita kewujudan dunia rohani. Bukankah ada sesuatu yang dipanggil sebagai pembelajaran di dunia ini? Jenis pembelajaran di dunia ini adalah belajar cara menyesuaikan diri dengan dunia dan hidup dengan baik di dunia ini. Jadi, bagaimana pula dengan firman Tuhan? Tuhan mengajak kita cara untuk menyesuaikan diri dengan tanah air syurgawi. Kita sedang belajar bagaimana roh kita dapat menjadi biasa dengan syurga. Perkara-perkara duniawi adalah seketika, sebentar dan sementara. Saya harap kita akan melihat pada perkara-perkara kekal di syurga dan tidak kehilangan harapan kita untuk dunia kekal. Marilah pergi ke buku 1 Korintus, bab 15, dan belajar sedikit lagi tentang roh. Bab 15, ayat 50. "Saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah, yaitu badan fizikal kita, betul, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan apa? Akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa." Maksudnya, kita akan dibangkitkan, bukankah? Orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa. Dan apakah yang akan berlaku kepada kita yang masih hidup? Tertulis bahwa kita akan diubah, dan kita semua akan diubah. Ayat 53, "Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, 'Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Di sini, Tuhan memberitahu kita bahwa kita akan diubah kepada makhluk rohani dan pergi ke dunia rohani yang mulia. Dia sedang menjelaskan masa depan kita melalui Alkitab. Kerajaan syurga kekal yang akan kita pergi tidak lama kemudian berbeza daripada dunia ini. Di dunia ini, kesedihan, penderitaan, dan kesakitan berkelimpahan. Namun, di syurga, kegembiraan dan kebahagiaan berkelimpahan dan dicipta baru setiap hari. Tuhan akan memberikan dunia ini kepada semua anak-anak Sion. Di dunia 3 dimensi, kita berfikir, mungkinkah dunia sebegini betul-betul wujud? Biasanya, manusia tidak percaya perkara-perkara yang mereka tidak pernah mengalami. Mereka percaya perkara-perkara yang mereka pernah mengalami dan yang berada dalam lingkungan pengetahuan mereka. Tetapi mereka tidak cuba untuk percaya perkara-perkara di luar lingkungan pengalaman mereka. Namun, dunia syurgawi betul-betul wujud atau tidak? Pastinya wujud. Seseorang pernah berkata kepada saya akan percaya kewujudan roh atau syurga jika saya dapat melihatnya.
Bagaimanakah saya dapat percaya perkara-perkara yang saya tidak dapat melihat? Jadi, saya bertanya kepadanya, dapatkah Anda melihat Amerika dari sini sekarang? Tidak dapat. Jadi Amerika tidak wujud kerana Anda tidak dapat melihatnya? Anda tidak dapat percaya kewujudannya, betul? Kalian semua, bukankah Amerika masih wujud walaupun Anda tidak dapat melihatnya? Orang yang pernah pergi ke sana berkata, Amerika adalah seperti ini, seperti itu. Bukankah? Jika seseorang berkata, saya menjumpai tanda yang tertulis, membeli kereta ini dengan $100. Orang tidak percaya, berfikir, hal ini tidak mungkin berlaku di mana-mana negara. Ketika 1960-an dan 1970-an, harga kereta mahal di Korea. Harga kereta masih mahal sekarang. Tetapi ketika itu, orang tidak dapat membayangkan mereka dapat memandu kereta, disebabkan keadaan ekonomi. Jadi orang tidak dapat memahami sebab orang membuang kereta. Tetapi bagaimana pula dengan sekarang? Kita dapat memahami sebabnya. Sama juga, disebabkan kita tidak pernah merasai atau mengalami dunia itu, tidak bermaksud dunia itu tidak wujud. Memandangkan Tuhan datang dari dunia itu, Tuhan menjelaskan segala sesuatu tentang dunia itu kepada kita. Untuk membolehkan kita datang kepada Tuhan di dunia rohani secara betul, tertulis di dalam buku Wahyu bab 22, bahwa Tuhan akan membalas kita menurut perbuatan kita di bumi ini. Bukankah tertulis, Tuhan akan menghakimi menurut perbuatan kita? Kita mesti pergi ke arah yang menggembirakan Tuhan. Marilah kita hidup demi kehidupan di kerajaan syurga yang akan kita pergi pada masa depan, bukan hanya memikirkan kehidupan kita di bumi ini. Marilah melihat buku 1 Tesalonika bab 4. Bab 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan buat apa? Lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita akan hidup di syurga bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kegembiraan dan kebahagiaan akan berkelimpahan dan segala sesuatu akan dicipta baru hari demi hari. Dunia ini seperti hanya muncul dalam cerita dongeng. Orang membayangkan dan memimpikan dunia ini. Dunia ini sebenarnya wujud. Pastilah dunia ini wujud. Namun, disebabkan manusia tidak dapat merasai dunia itu sepenuhnya, Tuhan sendiri datang dan memberitahu kita supaya kita dapat merasainya, bukankah? Anda semua masih ingat cerita tentang lava pepatung, bukankah? Ada lava pepatung yang hidup di dalam sebuah kolam. Seekor katak datang dari luar kolam dan berkata kepada lava pepatung, ada bunga dan matahari pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam, dan ada perubahan kitaran semula jadi yang indah sepanjang 4 musim. Lava pepatung tidak dapat percaya perkara-perkara yang diberitahu oleh katak tentang dunia di luar kolam. Kerana lava pepatung tidak pernah mengalami perkara-perkara itu. Tetapi disebabkan kata-kata katak sangat realistik, lava pepatung tidak tahu sama ada harus mempercayainya. Jadi lava pepatung mengadakan mesyuarat dan membuat kesimpulan. Sesiapa yang menjadi pepatung dewasa akan keluar dari air. Kemudian, pepatung itu harus mengenal pasti dunia di luar sana dan kembali ke dalam air dan memberitahu lava pepatung yang lain tentang itu, supaya kita dapat percaya kewujudan dunia itu. Namun, tidak ada pepatung yang keluar dari air kembali. Pepatung tidak dapat kembali, sebaik sahaja keluar ke dimensi dunia yang berbeza. Bolehkah seekor pepatung pulang ke dalam kolam dan hidup di dalam air, seperti sebelum ini sebagai seekor lava? Terdapat perubahan di dalam pepatung, menyebabkan pepatung tidak dapat hidup seperti itu lagi. Oleh itu, di dunia lava pepatung menulis di dalam kamus,
Kata ialah penipu. Aku memberitahumu perkara yang aku sudah pernah melihat. Aku menjelaskan sesuatu kepadamu yang aku sudah pernah mendengar. Aku memberitahumu perkara yang aku tahu. Walaupun begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepada aku? Sama seperti surat yang dihantar oleh Bapa yang bekerja di Timur Tengah yang tertulis, suhu di sini 50 darjah Celsius. Dan jika anda memecahkan sebiji telur di atas hud kereta, telur itu cepat goreng. Perkara itu tidak pernah dialami oleh orang Korea. Bagaimana jika surat itu bukan daripada bapa mereka, tetapi daripada salah seorang kawan mereka, ataupun daripada seseorang yang mereka tidak percaya, sebagaimana mereka mempercayai bapa mereka? Mereka akan berkata, dia terlalu membesar-besarkannya. Namun, perkara-perkara itu adalah benar. Walaupun semua perkara itu benar, orang yang tidak pernah mengalaminya tidak mahu percaya. Itulah sebab Yesus berkata, berbahagialah matamu kerana melihat, dan telingamu kerana mendengar, dan hatimu kerana memahami. Kalian semua, hari ini, marilah berfikir tentang dunia rohani yang telah Tuhan sedarkan kita sekali lagi. Kita tidak dapat pergi ke dunia rohani dengan badan fizikal kita. Lava pepatung menghabiskan sepanjang hayat di dalam air. Jadi badan lava dioptimumkan untuk bernafas, makan, dan berbuat segala sesuatu yang lain di dalam air. Namun, sebaik sahaja lava menjadi dewasa, pepatung mempunyai badan yang digaris arus dengan sayap lusina dan ekor panjang. Sebaik sahaja itu berlaku, pepatung tidak dapat hidup di dalam air lagi. Perubahan telah berlaku. Itulah sebabnya lava berkumpul dan berbincang dan membuat kesimpulan bahawa kata-kata adalah penipuan. Itu bukannya penipuan. Apabila lava pepatung menjadi dewasa dan keluar dari air, pepatung akan dapat melihat bunga, matahari, bulan dan pokok cantik. Pepatung akan dapat menghidu bau bunga yang jenis dan warnanya semua berbeza. Kemudian pepatung akan mengetahui kata telah memberitahu kebenaran. Hanya disebabkan kita tidak dapat melihat dunia itu dengan mata kita sendiri, kita tidak harus berfikir bahawa dunia itu tidak wujud. Kita anak-anak Sion harus menerima dunia itu dengan mata keimanan. Di dalam buku 1 Tesalonika, bab 4, tertulis, menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberitahu kita untuk mengikuti jalan keimanan, memikirkan kemuliaan ini, bukankah? Tuhan memberi kita semua ajaran ini melalui Alkitab. Bolehkah kita melihat buku 2 Timotius, bab 3 ayat 14 juga? Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahawa dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Alkitab ialah surat daripada Bapa dan Ibu. Tuhan telah memberikannya kepada kita, semua manusia. Apakah yang harus kita lakukan dengan surat Bapa? Kita mesti mempercayainya dan berkeyakinan. Alkitab ditulis melalui siapa? Tuhan sendiri menuliskannya. Alkitab ditulis oleh nabi-nabi yang digerakkan oleh Tuhan. Marilah melihat buku 2 Petrus, bab 1 ayat 19. Dengan demikian, kata-kata nubuat yang ada pada kami menjadi lebih jelas. Terimalah kata-kata nubuat ini seperti lampu yang bersinar di tempat gelap, hingga fajar menyingsing dan bintang pagi terbit dalam hatimu. Hal terutama yang harus kamu ketahui, tidak ada satu nubuat pun dalam kitab suci yang berasal daripada pentafsiran sendiri. Kerana nubuat bukanlah lahir dengan kehendak manusia, tetapi disuarakan oleh orang ketika digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kata-kata daripada siapa? Daripada Tuhan. Disebabkan mereka menyampaikan kata-kata daripada Tuhan dan menulis firman yang Tuhan berikan kepada mereka, kehendak siapakah semua firman Alkitab? Kehendak Tuhan dan kasih Tuhan yang disampaikan kepada kita.
Tuhan mahu memulihkan kita, yaitu anak-anak syurgawi yang berdosa dan dibuang ke bumi ini, kepada keadaan rohani asal kita. Semua anak-anak Sion mesti mengukirkan ajaran-ajaran dunia rohani dalam hati kita sekali lagi. Bukankah tertulis, tidak ada mata pernah melihat, tidak ada telinga pernah mendengar, tidak ada hati pernah membayangkan dunia kemuliaan itu yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Apa-apa pun yang dianggap terbaik di bumi ini tidak dapat dibandingkan dengan perkara di syurga. Marilah kita mengukir dalam hati kita kehendak Tuhan yang menyediakan dunia indah lagi mulia untuk kita dan yang berkata, di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak bilik. Aku akan kembali dan menjemputmu untuk bersama denganku, supaya kamu juga boleh berada di tempatku. Janganlah kita menjadi seperti manusia di dunia ini yang berfikir kita tidak mempunyai roh. Kita mesti berusaha untuk melihat perkara-perkara mengikuti cara Tuhan melihatnya. Dengan berbuat demikian, kita akan pergi ke dunia rohani, yaitu tempat tinggal Tuhan. Suatu masa dahulu, di dalam buku Amsal bab 8, ayat 30, Salomo berkata, saya hidup bersama dengan Tuhan, dipenuhi keseronokan hari demi hari. Marilah kita menjadi anak-anak Sion benar yang boleh menikmati kehidupan kekal dan berkat selama-lamanya di kerajaan syurga mulia, yang tidak ada maut, perkabungan, atau kesakitan, tetapi hanya ada kegembiraan dan keseronokan, seperti yang tertulis di dalam buku Wahyu bab 21 ayat 4. Meminta Anda menjadi anak lelaki dan anak perempuan Tuhan yang dapat berbuat demikian. Saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.